Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Ragat Kurdi Taib menerima kunjungan hormat daripada Duta Romania di Malaysia, Nainita Barbulescu serta suami Dan Barbulescu di kediamannya di Demak Jaya, Kuching pada Khamis. Menurut Nainita Barbulescu, kunjungan hormat itu bertujuan menjalinkan kerjasama diplomatik termasuk mengukuhkan hubungan di dalam bidang pendidikan dan pelancongan antara Sarawak dan Romania. I am delighted to be in Kuching, Sarawak this week for my first official visit. I just had my courtesy call with the distinguished governor of Sarawak. The main purpose for my visit here is to identify new projects of bilateral cooperation, including for the field of academic education, international trade, new international projects, and also some projects related with better know each other cultures and more people-to-people contacts. Dealing with identifying the economic opportunities, including perhaps projects in fields like renewable energy, green projects, and projects that in the end of the day eventually will benefit both the people of my country, Romania, and the people of Sarawak and Borneo at large. Dalam pada itu, Nainita menambah beliau juga akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah sebaik sahaja keadaan pandemik COVID-19 beransur pulih. Selepas itu, Tun Pehin Sri Abdul Taib turut menerima kunjungan hormat daripada Duta dan Ketua Delegasi Kesatuan Eropah di Malaysia, Michalis Rokas. Laporan seterusnya, perjanjian persefahaman MOU di antara Business Event Sarawak BES dan Universiti Kartini Malaysia yang akan membentuk jurnal sebagai entiti dan kerjasama strategik Universiti Teknologi Mara UiTM dan Persatuan Penyelidik Sarawak SRC yang menjadi rakan kongsi dalam International Journal of Business Events and Legacies membuka lebaran baru kepada penerbitan jurnal di Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kedua-dua MOU ini akan menjadikan penyelidikan jurnal pertama di Asia Tenggara yang memberi tumpuan kepada acara perniagaan dan yang pertama di dunia menggabungkan acara perniagaan dan topik warisan di bawah satu tajuk. Jelasnya, ini adalah satu langkah penting kepada pelajar industri, pengamal, penyelidik dan penggubal dasar untuk memahami hubungan antara menganjurkan acara perniagaan dan mengaitkan aktiviti seperti pengurusan, ekonomi dan keusahawanan. Pioneering this topic will make Sarawak competitive and known globally, especially as the journal is backed by well-respected global association and organization such as Professional Convention Management Association or PCMA and the International Congress and Convention Association or ICA, the iceberg and dating age. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis menandatangani perjanjian persefahaman Sarawak dan Universiti Kartini Malaysia dalam International Journal of Business Events and Legacies IJBEL di Miri pada Rabu. Tambah beliau lagi, jurnal ini juga mendapat sokongan daripada Persatuan Tempatan dan Kebangsaan seperti Persatuan Agensi Masuk Sarawak, Persatuan Penganjur dan Pembekal Konvensyen dan Pameran Malaysia, Persatuan Agensi Pelancongan dan Pelancongan Malaysia, Persekutuan Pelancongan Sarawak, Majlis Acara Perniagaan Malaysia dan Biro Konvensyen dan Pameran Malaysia. Ketika ini terdapat 44 ahli dari 15 negara dari pelosok dunia seperti Malaysia, Singapura, United Kingdom, Itali, Perancis, Sepanyol, Australia, China, Amerika Syarikat, Oman, Libya, Serbia, Iran, Greece dan Switzerland yang akan berkongsi dalam penerbitan jurnal tersebut. Masih dengan laporan di Miri, aktiviti bersukan bukan sahaja penting untuk menyihatkan mental dan tubuh badan, malah dapat mengeratkan hubungan dan kerjasama sesama masyarakat.
Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat, seseorang yang memiliki tubuh badan dan mental yang baik akan membolehkan seseorang itu melaksanakan setiap pekerjaan dengan sempurna. Mengeratkan semangat kerjasama, silaturahim dan juga semangat kesukanan di antara kaki tangan. Masa yang sama juga adalah untuk beriadah, sebab apabila seseorang yang bersukan, badannya akan sehat, pikirannya akan sehat, dan apabila badan fizikal dan mentalnya sehat, barulah dapat bekerja menjalankan tugas dengan baik. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Karnival Sukan bersama Wakil Rakyat Adun Lambir di Penjara Pusat Miri pada Rabu. Karnival itu mempertandingkan 3 sukan iaitu petong, futsal dan badminton. Ke perkembangan selanjutnya, projek pembinaan Sekolah Kebangsaan SK Awad-Awad kini telah pun siap 98% dan hanya tinggal kerja-kerja memasang bekalan elektrik. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwo, biarpun pembinaannya mengalami sedikit kelewatan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan kekurangan bahan binaan serta pekerja, namun pembinaannya tetap diteruskan. Katanya sehingga kini kerja-kerja pembinaan yang telah siap meliputi blok pentadbiran, akademik, tandas, prasekolah, 8 unit rumah guru, pondok pengawal, bangsal basikal, depo sampah, rumah pam, tangki air, bilik komputer, makmal dan pemasangan perabot. So far, we are quite happy with the progress. Progress I can consider this project is one of the example of project yang dilaksana dengan bagus lah, and we congratulate contractor for being able to complete this project despite macam-macam hal macam MCO, PKP, shortages of material, manpower dan macam-macam lagi lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke SK Awad-Awad pada Rabu. Sementara itu, Insinyur Aidil menggesa Jabatan Kerja Raya JKR agar sentiasa memantau projek Jambatan Limbang Kedua untuk memastikan ia dapat disiapkan dengan segera dan meneliti keupayaan kontraktor untuk menyiapkan projek ini sepenuhnya. Ia berikutan projek yang sepatutnya siap pada tahun lepas itu masih tertangguh dan belum dapat disiapkan hingga sekarang. Katanya projek tersebut penting bagi penduduk di daerah Limbang sebagai penghubung ke kawasan seberang selain memendekkan masa perjalanan ke sempadan Malaysia Brunei. Jadi dengan adanya kontraktor ataupun subkontraktor baru yang mengganti yang lama, mungkin juga dapat ditingkatkan lagi lah progresnya dengan banyak pekerja-pekerja baru datang dan juga barang-barang material ada dan dapat diteruskan lah dengan lebih cepat lagi kan. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak projek Jambatan Limbang Kedua di Kampung Pabahanan pada Selasa. Setakat ini, projek Jambatan Limbang Kedua hanya siap 38% sahaja dan masih banyak perkara yang perlu disiapkan kontraktor. Projek bernilai RM187 juta itu telah dijadualkan semula dan dijangka siap pada April 2023. Sementara itu, menjawab soalan media berkenaan kekurangan tenaga kerja di tapak binaan, Insinyur Aidil berkata jumlah pekerja yang ada sekarang memang masih belum mencukupi dan subkontraktor memaklumkan mereka akan menambah pekerja mereka dari semasa ke semasa. Manakala di Bauk dengan projek menaik taraf gelanggang futsal di Kampung Sogo dan Kampung Peninjau Baru siap dilaksanakan sepenuhnya menggunakan dana program transformasi luar bandar RTP. Penyerahan projek RTP tersebut disempurnakan oleh pihak pemaju kepada Ketua Kampung Sogo dan disaksikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu, Miro Simoh pada Rabu. Menurut Miro, naik taraf gelanggang futsal di Kampung Sogo itu mengambil masa selama 8 minggu untuk siap sepenuhnya dengan kos bernilai RM50,000. Manakala untuk gelanggang futsal Kampung Peninjau Baru telah mengambil masa selama 21 minggu dengan kos bernilai RM70,000.
Justru beliau berharap kemudahan itu akan memberi manfaat kepada penduduk setempat untuk bersukan dan menjalankan aktiviti lain. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.